saya Zaitun Nisha, anak perempuan Hussein. Saya akan mulakan dengan konsep sistem ejaan. Sistem ejaan bahasa Melayu telah mengalami pembakuan sejak beratus-ratus tahun jika mengambil kira tulisan Jawi sebagai tulisan tradisi bahasa Melayu. Sistem ejaan Rumi dirumuskan sistem penulisannya sejak awal abad ke-20. R.J. Wilkinson 1904 telah berhasil menyusun asas sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Sabah kemudiannya telah memperkemasnya sehingga menjadi satu sistem ejaan yang digunakan di sekolah selama 30 tahun. Pada tahun 1972, satu ejaan terhasil melalui kerjasama dengan Indonesia. Di Malaysia, sistem ejaan itu dikenali sebagai sistem ejaan Rumi baharu, manakala di Indonesia dikenali sebagai sistem ejaan yang telah disempurnakan. Seterusnya, konsep media sosial. Media sosial boleh ditarifkan sebagai alat komunikasi bertujuan menyampaikan atau menerima maklumat melalui jaringan internet. Peranan utama media sosial pada awalnya adalah untuk berhubungan antara satu sama lain, iaitu bersosial. Media sosial juga didefinisikan sebagai ruang kolonisasi antara penyiaran tradisional dan komunikasi, dua hala yang mempunyai skala saiz kumpulan manusia dan darjah peribadi yang dipanggil sosialiti berkala menurut Daniel Miller 2016. Seperti yang kita tahu, pada zaman modernisasi ini, kebanyakan masyarakat menggunakan media sosial seperti Instagram, Telegram, WhatsApp dan Twitter. Baiklah, kita teruskan dengan sistem ejaan dalam media sosial. Media sosial kini sering digunakan bagi pelbagai tujuan, akan tetapi masyarakat kini sering terlepas pandang sistem ejaan dalam media sosial. Yang pertama, singkatan perkataan. Contoh, tidak dengan menggantikan huruf X, manakala aku menggantikan dengan perkataan AQ. Yang seterusnya adalah yang paling selalu masyarakat kita guna adalah bahasa rojak. Contohnya, you nak pergi mana? Cute-nya baby ni. Yang ketiga, campuran bahasa dan nombor. Kebanyakan campuran bahasa dan nombor ni digunakan untuk menerangkan kata ganda. Contohnya, anak dan huruf 2 yang menyatakan maksud anak-anak. Atau suka, ada huruf 2 di belakang untuk menandakan perkataan suka-suka. Yang terakhir adalah penciptaan bahasa baru. Contohnya adalah sado mantul. Mari kita lihat dari segi gambar rajah. Untuk penggunaan perkataan yang pertama adalah singkatan perkataan. Berdasarkan rajah 1, pengguna tidak menggunakan imbuhan awalan dengan sebaiknya bagi perkataan SORG yang bermaksud seorang dan BLGAK yang bermaksud berlagak. Pengguna seharusnya menggunakan imbuhan dengan sewajarnya, iaitu imbuhan ber bagi berlagak dan se bagi seorang, agar penggunaan bahasa yang santun dalam media sosial dapat dipraktikkan. Sistem ejaan dalam media sosial yang kedua iaitu bahasa rojak. Berdasarkan rajah 2, pengguna tidak menggunakan bahasa Melayu dengan sebetulnya, malah mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ayat yang patut digunakan oleh penggunaan adalah mari kawan-kawan saya tunggu di bawah, bagi menggantikan ayat jom guys aku waiting di dekat bawah. Bagi ayat I cannot lah pula harus diganti dengan saya tidak boleh lah
Dengan itu, penggunaan bahasa Melayu dapat diterapkan lagi. Yang ketiga adalah campuran bahasa dan nombor. Berdasarkan raja 3 di atas, pengguna tidak menggunakan bentuk kata ganda penuh dengan tepat. Pengguna menggunakan simbol 2 kali bagi melambangkan kata ganda main. Pengguna seharusnya menggunakan kata ganda penuh betul, iaitu main-main, agar isu kesantunan bahasa dalam kalangan masyarakat yang menggunakan media sosial dapat dikurangkan. Dan yang terakhir adalah penciptaan bahasa baru. Berdasarkan Raja 4, pengguna menggunakan perkataan baru dalam mesej iaitu mantul. Pengguna tersebut seharusnya menggunakan ayat dengan betul seperti "Kau ni hebatlah". Dengan itu, bahasa Melayu tidak disalahgunakan dan tidak ketinggalan zaman. Terdapat 11 bentuk ejaan yang bersistem, antaranya pada tahun 1900, sistem CH Event of Hussein disusun untuk kepentingan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah di Hindia Belanda, Indonesia atas perintah kerajaan Belanda. Ob Hussein menggunakan sistem fonemik, menggunakan vokal-vokal seperti A, E, I, O, OE, dan mereka juga menggunakan konsonan-konsonan Belanda termasuk DJ, TJ, SJ, NJ, CH, TS dan sebagainya. Mereka juga menggunakan sistem pemvokalan sempit tambah sempit, luas tambah luas. Pada tahun 1902, sistem R.J. Wilkinson disusun untuk kepentingan persekolahan Melayu di negeri-negeri Melayu yang bersekutu, FMS, iaitu negeri-negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang atas arahan The Government of Federate Malay State itu. Sistem ejaan Wilkinson ini merupakan perbaikan ejaan-ejaan kamus Maxwell yang digunakan di negeri-negeri selat, Straits Settlements, yang penggunaan vokalnya tak sekata, ejaan Reef Shelley yang tak sempurna, ejaan-ejaan dalam buku-buku yang ditulis oleh baba-baba peranakan, dan ejaan-ejaan menurut kaedah Old Dutch dan Modern Dutch. Pada tahun 1933, sistem Zaba merupakan perbaikan ejaan Wilkinson. Ejaan Zaba menggunakan sistem fonemik juga, iaitu sempit tambah sempit dan luas tambah luas juga, tetapi membuat perkecualian pada huruf tutup akhir, iaitu K, H, R dan NG dalam golongan sempit tambah luas. Dalam mengejakan kekata asing, Zaba membenarkan sama ada dieja menurut ejaan asalnya atau dieja menurut bunyi Melayu, tetapi bagi kekata yang berasal dari kekata bahasa Zaba, mengekalkan perkataan Ain dan Hamzah. Pada tahun 1943, sistem Fajar Asia, satu kaedah ejaan yang dipakai oleh majalah Fajar Asia, menggunakan konsonan-konsonan Wilkinson atau Zaba, tetapi menggunakan vokal Ob Hussein, kecuali OE digantikan dengan U. Pada tahun 1947, sistem Suwandi, ejaan yang digunakan di Republik Indonesia atas arahan Menteri PPK Mr. Suwandi. Sistem ini merupakan pemudahan dan perbaikan sistem Ob Hussein. Pada tahun 1952, sistem asal 50 adalah ejaan yang digunakan oleh penulis-penulis Angkatan Sastrawan 50 dan penulis-penulis muda 1950-an. Sistem asas 50 ini merupakan kelanjutan dan perbaikan ejaan Fajar Asia. Pengejaan asas 50 ini diasaskan kepada konsep yang pertama, ejaan harus mudah sistemnya, yang kedua, ejaan harus sekata, dan yang ketiga adalah ejaan harus praktikal. Baiklah,
Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya, iaitu Syakirah. Seterusnya, saya Nur Syakirah binti Muhammad Tazuddin akan membentangkan berkaitan dengan kegramatisan bahasa di dalam media sosial. Kegramatisan bahasa terdiri daripada kesalahan-kesalahan tertentu seperti kesalahan kata, kesalahan ejaan, kesalahan ayat dan kesalahan frasa. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan kegramatisan bahasa yang pertama, iaitu kesalahan kata. Kesalahan kata dapat dilihat daripada penggunaan kata ganti nama diri. Apa itu kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti kepada sesuatu tempat, benda, tumbuhan atau manusia. Kata ganti nama diri terdiri daripada kata ganti nama diri tanya dan juga orang. Kata ganti nama diri orang pula terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Manakala, kata ganti nama diri tanya pula terdiri daripada 3, iaitu siapa yang merujuk kepada manusia, mana yang merujuk kepada tempat sesuatu benda atau orang, dan apa yang merujuk kepada benda atau perkara. Di sini saya selitkan satu contoh kesalahan kata di dalam perbualan media sosial, iaitu kesalahan kata dalam kata ganti nama diri orang. Ayat di bawah berbunyi, hujan semalam sangat lebat. Ia tidak berhenti dari pagi hingga malam. Penggunaan kata ia pada ayat tersebut salah kerana kata ganti nama diri ketiga tidak sesuai untuk dirujuk kepada benda. Jadi, ayat yang sebetulnya ialah hujan semalam sangat lebat. Hujan itu tidak berhenti dari pagi hingga malam. Di sini saya selitkan satu lagi contoh yang saya ambil daripada Facebook. Terdapat kesalahan kata di dalam ayat tersebut, iaitu ada tak boleh bantu saya keperluan dapur. Ada tak tidak sesuai digunakan apabila ingin merujuk kepada manusia. Jadi, ada tak itu sepatutnya ditukarkan kepada siapa. Dan ada sedikit kepincangan di dalam ayat tersebut, iaitu tiada kata kerja selepas kata ganti nama diri saya. Sepatutnya, siapa yang boleh bantu saya beli keperluan dapur. Seterusnya, saya akan membentangkan pula berkaitan dengan kegramatisan bahasa yang kedua, iaitu kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan terdiri daripada 5, iaitu kesalahan kata majmuk, kesalahan tanda baca, kesalahan huruf, kesalahan dalam kata nama am yang mengikut imbuhan pinjaman. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut, dan juga perkataan yang mengikut imbuhan. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan kesalahan ejaan yang pertama, iaitu kesalahan huruf. Kesalahan huruf terbahagi daripada 3, iaitu kesalahan huruf vokal, kesalahan huruf konsonan dan juga kesalahan huruf besar dan kecil. Kesalahan huruf vokal ini terjadi akibat daripada kekeliruan dalam sebutan. Sebagai contoh, mi goreng di kedai sana sangat murah. Mi di sini dieja dengan MEE, sedangkan ejaan yang betul ialah MI. Mi goreng di kedai sana sangat murah. Begitu juga dengan kesalahan huruf konsonan. Kejadian dahsyat itu masih lagi bermain-main di kepala saya sehingga ke hari ini. Dahsyat di sini dieja dengan DASYHAT. Sedangkan ejaannya yang betul ialah DAHSYAT. Dan akhir sekali ialah kesalahan huruf besar dan kecil. Kesalahan huruf besar dan kecil ini seringkali terjadi apabila terdapatnya kata nama khas di sesuatu ayat tersebut. Kerana huruf besar ini hanya dilakukan atau menjadi kebiasaan kepada orang untuk menulis dengan betul apabila hanya di awal ayat sahaja, tetapi tidak pada ayat-ayat yang seterusnya, walaupun terdapat kata nama khas di situ.
Kemudian saya akan membentangkan berkaitan dengan kesalahan ejaan yang kedua, iaitu kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca ini boleh berlaku apabila melibatkan tanda sempang, tanda koma dan juga tanda noktah. Tanda sempang akan wujud apabila adanya kata ganda, kata nama atau kata nama yang diikuti imbuhan pinjaman seperti Pro Amerika. Di sini saya selitkan satu contoh perbualan di media sosial yang ada sedikit kepincangan di dalam penulisannya, iaitu kurangnya tanda koma. Jadi mesej yang ingin disampaikannya agak susah untuk difahami. Seterusnya ialah kata majmuk. Kata majmuk terdiri daripada kata majmuk berjarak dan juga kata majmuk bercantum atau kata majmuk mantap. Kata majmuk berjarak ini seperti ibu bapa, atur cara dan lain-lain lagi. Dan kata majmuk bercantum ini ataupun mantap adalah antarabangsa, beritahu, jawatan kuasa dan lain-lain lagi. Kesalahan dalam ejaan yang ketiga ialah perkataan yang mengikuti imbuhan pinjaman seperti jururawat, jurujual ataupun mahasiswa. Dan seterusnya ialah kata nama am yang mengikuti imbuhan pinjaman juga seperti swafoto, multimedia dan lain-lain lagi. Sekarang kita telah berada di kegramatisan bahasa yang ketiga, iaitu kesalahan ayat. Kesalahan ayat ini kebiasaannya terjadi apabila terdapatnya kekeliruan dalam imbuhan ataupun kata sendi dan juga penjodoh bilangan. Sebagai contoh, surau terletak antara kedai runcit dan kubur. Sepatutnya di situ ada kata sendi di antara. Dan kedua ialah Siti menghadiahkan kawannya sehelai tudung. Sepatutnya menghadiahi bukan menghadiahkan. Dan akhir sekali, berbagai jenis lauk dijual di restoran Nusantara. Sepatutnya berbagai-bagai jenis lauk dijual di restoran Nusantara. Akhir sekali, kegramatisan bahasa yang sering menjadi tumpuan dalam media sosial ialah kesalahan frasa. Kesalahan frasa ini terjadi apabila melibatkan ayat yang panjang atau ingin bercakap secara formal di media sosial ataupun berkongsi sesuatu yang formal di media sosial. Tidak kira lah di mana-mana platform, sama ada di Facebook, WhatsApp, Instagram atau lain-lain. Kesalahan frasa ini melibatkan frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama dan juga hukum DM. Frasa kerja ini berlaku apabila menggunakan kata kerja yang tak sesuai dengan ayat. Ini biasanya berlaku apabila melibatkan sesuatu dialek dalam percakapan seseorang itu. Dan frasa adjektif pula berlaku apabila terlalu banyak kata adjektif dalam satu ayat tersebut. Maksudnya sini, saya terpaling sangat cantik. Macam tu. Seterusnya ialah frasa sendi nama. Frasa sendi nama ini merupakan yang paling banyak lah dalam kesalahan frasa. Terutamanya melibatkan daripada dan dari. Kebanyakannya orang keliru orang keliru akan penggunaan yang betul daripada dan dari ini. Dan akhir sekali ialah hukum DM. Hukum DM ni bermaksud diterangkan dan menerangkan. Kebiasaannya berlaku dalam kata nama khas seperti kedai runcit, goreng pisang, tetapi sebetulnya ialah pisang goreng.